Dapat? Tapi ini tidak bermakna mereka itu menjadikan ini sebagai alasan. Sebab dalam satu hadis, saya bacakan hadis ni. Hadis ini riwayat Abu Daud. Tuan-tuan cuba perhatikan hadis ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang ke-2508, hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, laqad taraktum bil Madinah aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqah wala qata'tum min wadin illa wahum ma'akum fihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakuna ma'ana wahum bil Madinah? Qala habasahumul udhur. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, riwayat Anas bin Malik, demi sesungguhnya kalian telah meninggalkan beberapa orang di Madinah yang setiap kali kalian melakukan satu perjalanan, ekspedisi peperangan, kalian infak, kalian melintasi suatu lembah, maka mereka sentiasa bersama kalian. Pergi jalan yang jauh, mereka sedekah, tapi mereka pun dapat juga pahala sedekah tersebut. Kamu pergi berjihad, mereka pun dapat pergi berjihad juga. Mendengar itu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yakuna ma'ana wa hum bil Madinah? Wahai Rasulullah, macam mana mereka itu boleh bersama dengan kami sedangkan mereka di Madinah? Kata Rasulullah, habasahumul udhur. Mereka itu sebenarnya ingin sekali ikut bersama kalian, namun mereka terhalang oleh kerana suatu uzur. Jadi sebenarnya mereka nak sangat, tapi terhalang. Dan halangan tersebut ialah halangan yang syar'i, yang Allah yang jadikan mereka sakit. Siapa nak jadikan Allah kita sakit? Cari sakit tu memanglah, tapi jadikan sakit itu kan Allah. Tapi sebenarnya dalam hati mereka, mereka nak pergi. Jadi dengan keinginan mereka itu, sebab tu kita belajar dalam hadis, mesti kita akan belajar hadis pertama tentang apa? Dalam banyak buku hadis, hadis pertama mesti belajar tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya tidak lain, tidak dapat tidak, setiap amalan itu dinilai, dikira, dihitung menjadi sah kerana niat dia. Dan setiap orang akan memperolehi apa yang ia niatkan. Jadi niat ini adalah satu apa dia? Apa maksud niat? Kita kata niat tu apa niat? Apa takrif niat? Niat itu, sekejap nak kena ingat matan dia. Ada satu kalimah tu saya terlupa, tapi di tengah-tengah dia. Saat saya tengok balik.
Sekejap Okay, tak apa, takrif ni pun boleh dah. Baca sama-sama. An-niyah al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Niat itu ialah al-qasdu, tujuan yang mantap, yang sungguh-sungguh, muqtarinan, yang beriringan ketika nak melakukan perbuatan tersebut. Itu namanya apa? Niat. Sebab tu kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i, kalau kita nak solat, niat tu bukan kalau kat rumah, lepas tu dekat masa kat takbir tu dia tak niat, tak sah solat dia lah. Sebab tu dia kena muqtarinan, berserta. Jadi itu namanya niat. Niat itu ialah memang dia nak buat dah, itu niat. Yang kalau kita kata cita-cita ke azam, itu belum lagi niat. Niat itu ialah mesti tujuan tersebut berada sangat kukuh ketika bila? Bil fa'li. Ketika nak buat. Boleh nampak? Jadi para sahabat Nabi yang tak dapat nak pergi ni, mereka memang dah nak pergi ke belum? Mereka dah nak pergi dah, tapi tak boleh nak pergi. Itu maksudnya niat. Jadi bukannya macam kita niat tahun depan aku nak ni lah, itu belum niat lagi. Itu apa tu? Itu mungkin angan-angan, takut jadi angan-angan. Bukan angan lagi lah, tapi takut jadi angan-angan. Itu azam. Jadi di kalangan para sahabat Nabi yang terhalang ini, mereka nak pergi dah. Mereka nak pergi sangat, tapi terhalang kerana uzur. Ini menunjukkan apa dia? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Adakah tujuan hidup kita ni untuk berperang? Kita dah sebut dah sebelum ni kan, perang ini bukan dia punya tujuan. Apa tujuan sebenar kita berjuang ni? Apa sebenarnya kita nak buat apa perjuangan ni sebenarnya? Namanya al-fath, pembukaan tu. Penting tu dekat ta'rif kemenangan tu adalah al-fath. Apa maksud al-fath dari segi bahasa? Buka. Jadi kita nak buka daripada sempit, daripada tertutup. Dalam kotak tu, kalau dalam kotak dia tutup, tak nampak apa. Bila kita buka, dapat masuk cahaya. Jadi sebenarnya Islam datang ni adalah untuk nak membuka manusia daripada hidup dia apa dia? Kegelapan kepada cahaya terang benderang. Tengok surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi Alif Lam Ra ini adalah sebuah kitab yang Allah turunkan kepada kita, kepada engkau wahai Muhammad dan kepada umatnya. Untuk apa kitab ini? Litukhrijan nas, untuk membebaskan manusia daripada kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya terang benderang. Tengok, fokus kita yang ini sebenarnya. Fokus dia adalah nak bawa Al-Quran ini kepada masyarakat supaya keluar daripada hidup kegelapan. Ini asal dia. Kemudian dalam proses nak membawa Al-Quran ini mesti ada apa? Ada halangan dia. Jadi bila ada halangan, apa kita kena buat? Kita kena buatlah sampai halangan itu terungkai, terbuka. Sebab itulah Allah tuntut untuk kita infakkan harta kita, tuntut untuk kita berjuang sama-sama. Kalau 5-6 orang buat dengan 50 orang buat dalam keadaan iman yang sama, tapi ada 5 orang, satu lagi 50 orang, mana kuat lagi? Ini soalnya iman yang sama. Mestilah kuat yang ramai. Jadi kalau lebih ramai kaum muslimin sama-sama nak sebarkan Al-Quran ni, kan banyak lagi dia punya capaian yang kita boleh pergi. Hari ni tak sama dah macam dulu. Hari ni macam mana mereka hidup dalam kegelapan? Dengan hanya sebuah gadget ini, macam-macam anak-anak muda hari ini diasak pemikiran dia. Jadi kita yang dah dewasa, yang dah faham ni, kita boleh biar ke? Kita kata susah nak dakwah remaja ni, nak dakwah belia ni, mereka dah sekian. Kan ada yang lebih mudah lagi. Siapa? Kalau kita kata itu susah lah sebab kita mungkin limited pengetahuan. Siapa lagi mudah yang senang dia nak ikut? Siapa dia? Yang lebih kecil lah, yang kanak-kanak. Kalau hari ni mereka tu siapa dengan kita? Cucu-cucu kita tu. Tak apalah yang kita kata remaja tu susah, kita kata remaja susah, mereka ni hidup mereka dah macam-macam. Dia faham. Tapi jangan tinggalkan pula yang mana mereka tu masih dalam bentuk rebung. Kalau orang dulu kata apa dia? Orang Melayu kata apa dia? Nak melentur buluh biar daripada rebung, kita kata. Kenapa orang kata macam tu? Kenapa tak boleh lentur dia ketika dia jadi buluh? Tu kita kata patah tak apa tuan-tuan. Yang takut apa dia? Kita lentur buluh, dia libah balik. Jadi biar kita buat daripada kecil, kita dah ada peribahasa tersebut. Jadi sekarang kita tak nak nanti budak-budak ni membesar dalam keadaan hidup dalam keadaan kegelapan. Jadi apa nak buat kepada mereka yang kecil-kecil ni? Ajar mereka Quran. Jangan kata pula mereka tu kecil lagi. Semua kita ada alasan. Kalau budak kecil kita kata apa? Kecil lagi. Bila remaja dah boleh kita kata apa? Susah dah. Sebenarnya siapa yang tak buat kerja? Kita memberi alasan. Kalau kita belajar dalam surah Al-Fat ini, yang bagi alasan tu siapa? Bukan dalam surah Al-Fat yang kita dah bincang ni. Yang memberi alasan tak mau buat ni siapa? Orang munafik. Yang betul-betul boleh bagi alasan siapa? Yang ada keuzuran tadi tu. Itu pun walaupun mereka uzur, mereka ada tugas yang lain. Kita pernah cerita dulu seorang sahabat, ini uzur tapi dia ambil juga peluang. Namanya Ammar bin Al-Jamuh. Tuan-tuan cari kisah ni. Buka balik YouTube ke, tengok ustaz-ustaz kita cerita tentang Ammar bin Al-Jamuh. Setengah orang dia tulis Amru sebab ejaan Arab dia gini. Tapi waw ni tak baca, kita baca Ammar je. Siapa Ammar bin Al-Jamuh? Dia seorang pembesar Madinah. Umurnya masuk Islam lewat. Dekat umur 60 baru dia masuk Islam. Beza tak dengan kita?
Kita masuk Islam bila? Mana ada masuk Islam kita ni? Semua lahir-lahir dah Islam. Puasa bila? Daripada kecil. Tapi sahabat ni dia tahu, dia masuk Islam lambat. Macam mana aku nak kejar orang nak masuk syurga? Dia tahu jalan dia mudah je. Apa dia? Jihad. Jalan dia adalah jihad. Jadi Ammar bin Jamuh ni, dia umur dah 60. Masa peperangan Badar dia tak sempat. Jadi para sahabat Nabi yang dalam peperangan Badar yang tak sempat ini, mereka akan berazam nak masuk dalam peperangan Uhud. Supaya apa? Mudah-mudahan dapatlah peluang macam orang-orang perang Badar. Ammar bin Al-Jamuh ni, dia punya kaki dia macam mana? Dia pun tempang. Ammar bin Al-Jamuh ni dia tempang. Rasulullah dah kata dekat dia dah, tak wajib bagi engkau untuk berjihad. Anak-anak dia yang hebat-hebat datang jumpa Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, ayah kami ni nak pergi berjihad. Tapi Rasulullah kata apa dekat anak-anak dia? Kalian tidak boleh menghalang cita-cita ayah kalian. Tak boleh halang. So Ammar bin Al-Jamuh ni dia masuk dalam peperangan Uhud. Dia nak sangat sebab dia kata apa? Aku nak membuka lubang syurga untuk aku. Sebab dia tahu dia terlewat masuk syurga. Masuk Islam. Umur pula dah berapa? 60. Jadi kalau dah umur kita makin lanjut, kita tahu mungkin zaman muda kita berbeza. Apa nak buat sekarang ni? All out. Bagi sedaya upaya kita. Kalau kita ada harta yang lebih, kita belanjakan. Kalau kita ada kepandaian, kita belajar Quran sekarang, ajar orang lain. Gunakan sedaya upaya. Sepatutnya kita guna waktu kuat dulu. Tapi katalah waktu kuat dulu telah tersilap. Ambil ibrah daripada Ammar bin Al-Jamuh ini. Apa yang berlaku kepada Ammar Al-Jamuh dalam peperangan Uhud ini? Peperangan Uhud kita tahu ada dua pusingan. Pusingan pertama orang Islam menang. Pusingan kedua, kucak-kacir berlaku, orang kafir Quraisy menang kan? Bila kesilapan telah dilakukan oleh orang yang duduk di atas bukit, mereka turun. Bukan mereka tamakkan harta, mereka nak kemas harta. Rasulullah kata jangan turun. Mereka turun. Berlakulah apa dia? Serang hendap daripada belakang oleh Khalid bin Al-Walid. Ketika berlaku kecamuk peperangan tersebut, Ammar bin Al-Jamuh ni lah yang sound sahabat-sahabat dia kata apa? Apa yang kalian buat ni? Aku bau syurga di hadapan Uhud sana tu. Wah, apa dia buat? Dia terus menyerbu musuh-musuh dalam keadaan tempang tu. Dan dia terkorban dalam peperangan Uhud tadi tu. Ini mereka. Memang dalam Quran kata mereka tak wajib, tapi hati mereka macam mana? Jadi malu kita. Dan kita pun baca dalam Al-Quran kan, kisah Hud-Hud. Siapa Hud-Hud ni? Anak siapa? Bukan anak siapa, ini seekor burung. Hud-Hud ni burung dia kecil je. Dia duduk di mana? Dia duduk bersama dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni base dia dekat mana? Palestin kan? Palestin ke Iraq? Palestin. Suatu hari dalam perbarisan, Sulaiman tanya, mana Hud-Hud? Kalau dia tak bagi aku alasan yang benar, aku potong kepala dia. Hud-Hud pun datang, jumpa Sulaiman, dia kata apa? Aku daripada mana dia kata? Aku daripada Yaman, daripada Sabak. Sabak nak ke Palestin. Saya tengok Palestin ke Iraq, dua lah. Daripada Sabak nak ke Yaman, jauh mana? Buka Jazirah Arab tu tengok sikit. Bukan Jazirah Malaysia. Jazirah Arab 10 kali ganda Malaysia. Burung yang kecil. Daripada mana? Daripada Sabak. Beritahu dekat Sulaiman, ada seorang ratu yang ada singgasana yang besar di sana, tetapi dia tidak menyembah Allah. Kenapa Hud-Hud ni datang bawa berita tersebut? Dakwah. Jadi dalam Quran Allah sebut, burung pun tolong agama Allah. Itu baru burung. Jadi kita ni bukan burung. Kita ni adalah orang yang Allah bagi pengetahuan, boleh berfikir, yang boleh terbang macam burung kan? Kenapa tidak kita guna kepandaian kita ada ni untuk kembang agama Allah? Tuan-tuan yang pandai IT, kena guna peluang ini. Untuk macam mana anak-anak muda hari ini, dia TikTok contoh paling mudah, paling dahsyat sekali. Hari ini yang paling dahsyat sekali adalah TikTok. Nak salahkan mereka tak boleh, sebab mereka beli phone daripada duit siapa? Kita juga kan? Lepas tu kita tak cek apa yang berlaku, tak terangkan apa kehidupan yang sebenar. Jadi mereka dalam zulumat, kegelapan. Jadi apa nak buat? Kita kena cerahkan mereka, bagi pencerahan. Jadi Allah kata apa dia?
litukhrijan nasa minadh-dhulumat, untuk engkau bebaskan manusia daripada kegelapan. Guna apa? Guna Al-Quran. So tujuan kita adalah untuk nak sebarkan Al-Quran. Cuma bila ada tentangan, berlaku apa dia? Peperangan jihad tadi tu. Sekarang ni ada tak berlaku penentangan untuk kita nak sebarkan Al-Quran? Kalau tak ada tapi kita tak nak buat, cuba buka yang terakhir balik, surah 48 tadi, di hujung tu Allah kata apa? Ayat 17 yang kita sedang belajar hari ni. Wa may yatawalla, ujung kali. Wa may yatawalla yu'adzibuhu azaban aliman. Siapa yang berpaling, Allah akan seksanya dengan seksaan yang pedih. Jadi kita kena buat tak? Kita kena buat dengan sedaya upaya yang kita ada, dengan kadar kita. Berapa pun usia kita, apa harta yang kita ada, gunakan semua itu untuk dapatkan syurga Allah. Jangan tertinggal. Jangan jadi orang-orang yang mukhallafun tu, orang-orang yang ditinggalkan tu, yang mereka memberi alasan. Hari ini kita kena cakap pasal realiti. Kita boleh cerita tentang sirah Nabi dan para sahabat, tapi ketahuilah, tilka ummatun qad khalat. Itu ialah generasi yang telah berlalu. Sekarang ini pula zaman kita. Kita gunakan apa yang Allah berikan nikmat pada hari ini untuk sama-sama kita mengikut al-muhajirin wal ansar. Kita tolong agama Allah. Kita sediakan tempat. Orang ansar, mereka menyediakan tempat. Kita sediakan tempat untuk baik kanak-kanak sampai orang dewasa untuk nak kenal siapa Tuhan dia. Bila kenal, kena sediakan tempat, kena keluar sekali belanja untuk melahirkan guru-guru. Beli buku-buku, sediakan makanan, banyak nak buat ni. Ya, adakah kita mempunyai alasan? Dari sudut harta, insya-Allah, nama pun tempat kita apa, nama tempat-tempat kita ni semuanya berbukit-bukit. Itu insya-Allah orang yang ada harta. Dari sudut harta tak ada masalah. Dari sudut tenaga kerja pula kita latih diri kita ni juga untuk mengajar. InsyaAllah kalau kita buat di Meru, ada orang buat di tempat lain, Islam akan muncul. Syarat dia kita kena bekerja. InsyaAllah. Baik, jadi kita berhenti dulu setakat ini. Ya, Ji. Orang yang? Handicap. Bila dia masuk? Okey, itu kita kata, itu situasi di zaman Nabi kan. Itu macam mana tu kena kaji balik lah. Tapi kalau kita compare dengan pada hari ini, kita tiba-tiba nak pergi berjihad tak boleh. Kita dah ada sistem, tentera-tentera dan sebagainya. Kena cek dulu sihat tak sihat. Jadi tak ada dah isu tu lagi. Betul tak? Dulu ya, semua orang kena berjihad sebab belum ada lagi sistem macam hari ini. Jadi kalau mereka pergi sekalipun, itu dengan iman mereka. Jadi kalau kata terjejas tu, wallahu alam, Rasulullah tu kan dia apa saja dia dapat tu daripada wahyu, dia dibimbing, dibantu. Kemudian pada hari ni tak boleh lah macam tu. Sebab tu nak masuk tentera, nak pergi berjihad ni, tinggi pun dia ambil kira kan. Apatah lagi kalau tempang, memang tak boleh lah. Jadi sekarang kalau kita tempang ke kita dan sebagainya, kita ada cara lain, kita menyumbang, kita belajar. Di sudut kekuatan ilmu kita boleh kita bagi, yang tu lagi. Tapi dari sudut dulu, strategi dulu, wallahu alam, tu kena kaji balik lah. Macam mana orang tempang dalam peperangan, tu soalan yang baik tu, boleh buat kajian. Macam mana orang-orang yang tempang ataupun orang yang handicap di dalam peperangan je. Wallahu alam. Tapi sekarang dah tak berlaku lah. Betul kan? InsyaAllah. Yang penting kita ambil semangat mereka tu, iman mereka tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.